Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Seperti mana yang kita tahu, pada awal tahun 2021 ataupun lebih tepat lagi pada hujung bulan Februari 2021, negara kita Malaysia sudah pun menerima dos vaksin yang kita import daripada luar negara. Berkaitan dengan itu, terdapat kebanyakan rakyat Malaysia yang telah mendaftarkan diri mereka sebagai penerima suntikan vaksin tersebut melalui aplikasi MySejahtera. Namun, terdapat segelintir rakyat Malaysia sendiri yang tidak mahu pun mendaftarkan diri mereka sebagai penerima suntikan vaksin, dan ada di antara mereka yang terus menolak suntikan vaksin tersebut. Ada hujah yang mengatakan ada alternatif lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut, dan ada di antara alternatif yang mereka bincangkan adalah makanan sunnah. Baik, insyaAllah anda akan bersama saya, Muhammad Syamil bin Muhammad Rajab, sebagai moderator bagi forum ini. Kita akan membincangkan satu topik yang mana antara makanan sunnah dan vaksin, mana satukah pilihan anda. Baik, tanpa saya membuang masa, ingin saya memperkenalkan kepada anda 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Kita ada saudari Nur Ashikin binti Aziz, kita ada saudara Muhammad Hasif bin Muhammad Naim, dan kita juga ada saudara Muhammad Afham Ikhwan bin Ahmad Zaki. Baik, kita akan mulakan forum kita pada hari ini dengan satu soalan yang saya akan tanyakan kepada saudari Nur Ashikin. Baik, terdapat setengah orang di Malaysia ini, mereka selalu mengamalkan makanan sunnah ni, dan ada juga di antara mereka yang jadikan makanan sunnah ni sebagai makanan harian mereka. Baik, soalan saya, adakah memudaratkan bagi seseorang itu yang hanya bergantung sepenuhnya kepada makanan sunnah? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator untuk menjawab soalan tersebut. Bagi pendapat saya, kebergantungan sepenuhnya terhadap makanan sunnah ini tidaklah sampai memudaratkan. Tetapi tiada satu kajian atau asas yang kukuh mengenai dakwaan bahawa makan makanan sunnah ini mampu sepenuhnya menyembuhkan penyakit. Tidak dinafikan bahawa makanan sunnah mempunyai banyak khasiat yang tersendiri. Walau bagaimanapun harus diingat, makanan sedemikian bukanlah untuk dijadikan sebagai kaedah rawatan utama bagi melawan penyakit. Pada asasnya tiada makanan yang boleh menyembuhkan apa-apa penyakit, dan tiada kajian yang membuktikannya. Ini lebih memfokuskan kepada peningkatan kesihatan dan lebih kepada khasiat. Makanan sunnah juga sesuai dikatakan sebagai sampingan dan membantu dalam aspek pencegahan penyakit dan peningkatan kualiti kesihatan. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Bagi saudara Hasif sendirian, tadi kita dah bincangkan kita dah bincang tentang makanan sunnah. Kali ini kita pindah kepada vaksin. Baik, bagi saudara Hasif, soalan saya, adakah vaksin ini betul-betul menyembuhkan penyakit? Baik, silakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator Muhammad Syamil. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator tadi adalah, adakah vaksin ini dapat betul-betul sembuhkan penyakit? Pada pendapat saya, vaksin ini tidaklah 100% menyembuhkan penyakit, kerana terdapat beberapa individu yang mendapat kesan sampingan yang teruk apabila disuntik vaksin. Sebagai contoh, berdasarkan isu semasa yang telah saya kaji, terdapat beberapa individu yang mempunyai sejarah penyakit yang mendapat kesan sampingan teruk apabila disuntik vaksin, sehingga kan ada yang mati apabila menerima vaksin COVID-19 ini. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini, vaksin ni bukanlah satu-satunya solusi dan 100% sembuh untuk sembuhkan penyakit, kerana ia hanya sekadar mencegah saja. Dan golongan yang layak menerima vaksin ini adalah golongan seperti golongan muda dan golongan yang tidak mempunyai sejarah penyakit. Dan akan tetapi untuk golongan yang tak ada sejarah penyakit ni, mereka digalakkan untuk mengambil vaksin, kerana sebelum vaksin ini tiba di negara Malaysia, pakar-pakar doktor-doktor sudah pun mengkaji keberkesanan vaksin itu. Dan golongan yang tidak mempunyai sejarah penyakit ini diyakini akan dapat mencegah
penyakit COVID itu daripada masuk ke dalam badan, kerana vaksin sudah menghasilkan antibody dalam badan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Baik, bagi saudara Afham, saya ingin mentanyakan satu soalan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh vaksin ini dalam badan kita? Okey. Terima kasih ke atas soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator. Okey, pada awal kelahiran manusia ni, kita ni telah terdedah kepada berbagai penyakit dan kuman-kuman yang bahaya. Alangkah beruntung pada kita yang mana kita ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sistem imun yang mana fungsinya untuk melawan penyakit-penyakit ni. Okey, sistem imun yang kita tahu mereka ni terdiri daripada sel-sel yang kecil yang kita gelar antibody. Yang mana peranan utama mereka ni secara umumnya untuk melawan segala unsur-unsur bukan kepunyaan badan kita. Okey. Seterusnya kita masuk pada vaksin. Vaksin adalah sejenis ejen bakteria ataupun virus yang mana mereka ni telah dilemahkan fungsi-fungsi mereka ataupun fungsi bahaya mereka. Umumnya kita tahu mereka ni sebagai antigen yang bertindak untuk merangsang sistem imun dalam badan kita untuk melawan serangan virus atau bakteria ini. Okey, vaksin ni kita boleh anggap sebagai sebagai senjata tambahan untuk bersama dengan sistem imun badan kita untuk melawan kuman ni. Umumnya kita tahu bila kita ada sokongan, bila kita ada support untuk bantuan, maka sistem imun ni akan jadi lebih kuat lah. Okey. Permulaannya sejumlah kecil antigen yang dilemahkan ni dimasukkan dalam badan melalui kaedah suntikan. Kemudian antigen ini akan melatih sistem imun kita untuk mengenal pasti kuman-kuman ataupun virus yang kemudiannya akan menghasilkan antibody untuk melawan penyakit-penyakit ni lah, untuk melawan mengenal pasti dan melawan kuman. Okey, dalam masa yang sama sel memori akan dihasilkan sekali bersama proses ni. Kita boleh anggap sebagai macam perumpamaan tentera. Okey, sel memori dan antibody ni akan bekerjasama dalam masa yang sama untuk ingat jenis virus. Sel memori akan ingat jenis virus dan antibody akan menyerang penyakit-penyakit ni lah, virus-virus ni. Sekian. Terima kasih Saudara Afham sendiri. Baik, kita dah melepasi pusingan pertama. Baik, untuk pusingan yang kedua, kita mulakan dengan Saudara Afham, boleh? Okey. Baik, di Malaysia ni terdapat banyak produk-produk yang dilabel ada makanan sunnah di dalamnya. Baik, adakah produk-produk yang ada label makanan sunnah ni dapat mengubah persepsi masyarakat kita? Okey. Pengambilan produk-produk makanan tambahan, termasuklah makanan sunnah, suplemen ke apa ke, yang tak ambil kira mengenai aspek cara dan kuantiti pengambilan tu tidak menambah baiklah kualiti kesihatan. Memang benar terdapat dalam hadis Nabi yang mana makanan sunnah ni secara khususnya kita sebut habatus sauda yang disebut dalam hadis Nabi, kata boleh menyembuhkan kebanyakan penyakit kecuali mati. Okey, kat sini kita boleh faham ikut terjemahan ni, katanya makanan sunnah ni tak dapat sembuhkan semua penyakit. Di situ ada perkataan kebanyakan, maknanya tak semualah penyakit atas muka bumi ni. Okey. Berbalik pada isu produk yang mendakwa mereka ada makanan sunnah dalam kandungan produk mereka, kebanyakan produk makanan sunnah ni kan, pada hakikatnya produk mereka ni hanya mengandungi sedikit saja makanan-makanan sunnah ni. Lagipun makanan sunnah yang dalam produk-produk yang dibuat oleh peniaga-peniaga ni kan, makanan sunnah ni telah diproses, yang mana kita kuatirilah khasiat-khasiat yang sebelum ni ada dalam makanan sunnah
hilang. Okey. Dia ini merupakan salah satu teknik-teknik peniaga pengilang untuk teknik pemasaran untuk mensasarkan golongan-golongan muslim. Tujuannya untuk bagi produk mereka lakulah. Okey. Ada cadangan di sini yang mana saya cadangkanlah adalah lebih bagus untuk kita mengambil makanan sunnah yang sebenar, yang asli, yang mana khasiat yang ada dalam makanan sunnah ni tak berkurang walaupun sikit. Dia berbeza dengan makanan sunnah yang ada dalam produk-produk yang biasanya kita gelar dia sebagai produk overclaim. Produk overclaim yang mana mereka ni biasanya lah dalam produk-produk ni mereka kata produk ini boleh menyembuhkan pelbagai penyakit kecuali mati kononnya. Okey. Seharusnya persepsi masyarakat mengenai makanan sunnah ni kan, makanan-makanan sunnah dalam produk-produk yang mana mereka ni dah diproses, kita kena ubah persepsi tu. Adalah sangat perlu untuk kita sebagai umat Islam untuk mengetahui dan mempunyai pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep pemakanan sunnah, amalan pemakanan dalam Islam yang sebenar, serta konsep usaha dan tawakal dalam hal berkaitan penjagaan penyakit dan rawatan penyakit. Sekian. Baik. Bagi saudara Aziz sendiri kan, adakah makanan sunnah ni perlu digandingkan dengan vaksin ataupun menggantikan vaksin? Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator Muhammad Syamil. Berbalik kepada soalan yang ditujukan oleh Tuan Moderator, pada pendapat saya lah, makanan sunnah ni dia perlu digandingkan dengan vaksin. Ini kerana makanan sunnah juga merupakan salah satu cara untuk melawan COVID-19 ini. Kerana kalau kita nak kata vaksin ni merupakan satu-satunya cara, tidak semua golongan yang akan sembuh, yang akan okey kalau dapat vaksin ni. Contohnya golongan yang ada sejarah penyakit seperti kencing manis, asma dan sebagainya. Dan berdasarkan fakta yang saya telah kaji daripada sumber berita-berita, terdapat beberapa kematian akibat disuntik vaksin. Jadi bagi golongan ini, mereka disarankan untuk menggunakan produk makanan sunnah terlebih dahulu, dan produk itu mestilah dari sumber yang asli yang mana khasiat dia tidak dihilang lagi dan tidak diproses seperti yang saudara Afam katakan tadi. Dan bagi golongan yang tidak mempunyai risiko, mereka digalakkan untuk menggunakan kedua-duanya sekali. Kerana kalau kita nak tebutan ambil vaksin, lama juga jadi kita gunakan apa yang ada dulu, makanan sunnah. Kerana benda ni Nabi dah jamin ada ubat pada setiap penyakit, iaitu habatus sauda. Jadi kita gunakan habatus sauda terlebih dahulu dengan cara pengambilan yang betul seperti yang saudara Afam yang katakan tadi, dan dari sumber yang betul. Dan bila sudah tiba giliran kita untuk mengambil vaksin, kita boleh mengambil vaksin. Kerana Allah kata dalam Quran, kalau kamu tak tahu satu benda, kamu tanya pada orang yang tahu. Tak kisah orang itu kafir atau Islam, tanya pada orang tahu tentang perubatan ni. Dan pakar-pakar mengatakan vaksin ni merupakan salah satu cara untuk mencegah COVID-19 kerana telah menghasilkan antibody kat dalam badan kita. Kiranya dia tidaklah menyembuhkan penyakit itu, tapi dia mencegah saja. Kerana tidak semua golongan yang akan betul-betul sembuh apabila menerima vaksin. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi saudara Asyikir untuk penutup forum kita pada hari ini, seterusnya membuat sedikit kesimpulan imunisasi badan melawan COVID-19. Mana yang diperlukan dalam badan kita, vaksin ataupun makanan sunnah? Okey, terima kasih untuk kesimpulannya. Yang lebih utama ialah pengambilan vaksin, di mana pada situasi sekarang ini pemvaksinan lebih selamat untuk membantu dalam imuniti badan bagi melawan COVID-19 ni. Di samping itu juga dalam masa yang sama pengambilan makanan sunnah sebagai
makanan sampingan juga harus diamalkan sepanjang masa berbanding dengan vaksin yang lebih bersifat khusus dalam rawatan penyakit tertentu. Justru dengan menolak pemvaksinan ini dan hanya bergantung sepenuhnya terhadap makanan sunnah semata-mata perlu dielakkan. Persepsi sebegini seharusnya tidak wujud dalam kalangan umat Islam kerana mengamalkan sunnah tidak hanya tertakluk kepada jenis makanan sahaja. Sekiranya ubatan moden itu menepati prinsip yang betul, juga dianggap sunnah kerana tujuan awalnya adalah untuk membawa kemanfaatan dan menolak kepada kemudaratan pada badan kita. Justru itu, akhir kata, marilah sama-sama kita mendaftar sebagai penerima vaksin supaya dapat mengurangkan lagi kes COVID-19 di negara kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan. Alhamdulillah telah selesai forum kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini kita mendapatkan ibrah daripadanya, pengajaran daripadanya. Jadi antara vaksin dan makanan sunnah, tepuk dada tanya selera sendiri. Masing-masing sudah ada akal fikiran untuk berfikir. InsyaAllah kita menggunakan akal fikiran tersebut dan memilih mana yang lebih baik bagi kita. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel kerana sudi untuk menjawab semua persoalan yang saya tanyakan sebentar tadi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana menonton forum kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.